Ad-Darsul Khamisa Asyara, pelajaran ke-15, tajuk dia Al-Hal. Hal. Hal ni adalah di bawah tajuk Nahu. Kalau isim fa'il, isim maf'ul tu di bawah pelajaran tajuk Saraf. Sekarang ni kita balik kepada tajuk Nahu. Macam mana nak menggunakan perkataan tu di dalam ayat. Jadi bila Nahu kita nak kena lihat baliklah muzakkar muannas, nak kena lihat semula apakah baris yang betul yang perlu kita gunakan. Dan hal ini akan menggunakan maklumat yang telah kita pelajari dalam pelajaran isim fa'il dan juga isim maf'ul tadi. Kalau kita tak boleh nak bentuk isim fa'il, isim maf'ul, susah nak buat ayat menggunakan hal. Baik, kita lihat dahulu. Dan nanti bila jumpa isim fa'il atau isim maf'ul, saya akan sebut mana dia isim fa'il, mana dia isim maf'ul. Baik, ad-darsul khamisa asyara al-hal. Hal lah ya keadaan. Jadi yang dimaksud dengan hal ni kita nak menceritakan apabila seseorang itu melakukan satu perbuatan, keadaan bagaimana perbuatan tersebut ataupun bagaimana orang tu, bagaimana keadaan dia. Contoh kita kata Ali pergi ke sekolah gembira, dengan gembira. Macam mana nak kata dengan gembira? Jadi kita akan menggunakan perkataan itu dalam bentuk hal. Baik, kita lihat contoh. Iqra' al-amsilah. Ar-raqmul awal, contoh yang pertama, qara'at talibul kitabah. Budak itu ataupun pelajar itu membaca buku. Itu ayat yang biasa. Qara'at talibul kitab. Sekarang ni kita nak sambung ayat. Kita nak tambah. Kita kata macam mana dia masa dia baca tu dia dalam keadaan apa? Bagaimana hal budak tu? Keadaan budak tu semasa dia membaca. So dia kata qara'at talibul kitabah jalisan. Jalis. Cuba lihat perkataan jalis itu. Ini bentuk apa ni? Isim apa ni? Isim fa'il ataupun isim maf'ul? Isim fa'il. Isim fa'il kan? Isim fa'il. Jadi apa makna dia kalau kita kata jalisan? Jalis. Jalasa duduk. Jalisan. Orang duduk. Orang yang duduk. Orang yang duduk. Okey, kita pegang makna tu dulu. So ayat dia macam mana nak terjemah ayat dia ni? Qara'at talibul kitab. Pelajar itu membaca buku orang yang duduk. Tak faham. Jadi bila ada fi'il, dia melakukan satu perbuatan, kemudian di belakang itu dia menceritakan tentang orang tadi. Orang tu merujuk kepada ni lah. Dia merujuk kepada talib. Talib itu apa keadaan dia? Jadi dia kata duduk itu artinya pelajar itu duduk semasa dia buat apa? Semasa dia qara'a al-kitab. Lagi sekali. Qara'at talibul kitab. Pelajar itu membaca buku. Jadi jalisan di sini datang perkataan jalis, orang yang duduk ni merujuk kepada pelajar tadi. Pelajar tadi duduk semasa bila? Semasa dia membaca kitab. Jadi so terjemahan dia kita boleh terjemah pelajar itu membaca buku dalam keadaan duduk. So dia duduk, dia baca buku dalam keadaan duduk. Itulah yang perkataan inilah yang kita panggil sebagai al-hal. Hal jadi hal itu dia menceritakan tentang seseorang semasa satu perbuatan itu dilakukan. Itu dia dipanggil sebagai hal. Dan hal ini dia selalunya menggunakan isim fa'il. Dia selalunya menggunakan isim fa'il. Dan ada juga yang menggunakan isim maf'ul. Dua tu. Sama ada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Jadi untuk contoh yang pertama ni dia gunakan bentuk isim fa'il. Itu dulu. Kita lihat contoh yang kedua. Qara'at talibani al-kitabah. Sekarang ni ayat yang sama tapi dua orang, taliban. Qara'at talibanil kitab. Dua orang pelajar itu telah membaca buku. Lagi sekali kita nak kata macam mana keadaan budak tu semasa dia baca buku? Dia berdiri ke, dia duduk ke, dia berlari ke? Dia kata jalisaini. Okay, lihat perkataan jalisaini lagi sekali. Kita abaikan aliyah nun di belakang tu kerana sekarang ni dia dah jadi dua orang. Musanna kan? Jadi bila musanna, orang di sini kena dua jugalah. Sebab itu ditukar kepada jalisaini. Tetapi kalau kita lihat perkataan asal dia masih lagi jalis. Masih lagi bentuk yang sama dengan di atas. Artinya dia masih lagi menggunakan isim fa'il. Isim fa'il Baik. Jadi isim fa'il itu diletakkan di hujung ni untuk menjadi hal, menerangkan keadaan orang tadi. Boleh Itu yang kedua. Contoh yang ketiga, contoh yang sama tapi ditukar kepada jamak. Qara'at tullabul kitabah. Pelajar-pelajar itu membaca buku. Macam mana keadaan mereka semasa baca buku? Jalisina. Jalisina. Duduk. Artinya mereka semua duduk. Dalam keadaan duduk. Kalau kita lihat lagi sekali pun masih lagi menggunakan perkataan jalis, isim fa'il.
Cumanya di sini disebabkan tulab ramai, maka ditukarlah kepada jamak. Jadi dalam pelajaran isim fa'il pun, isim maf'ul pun kita dah sebutkan, boleh tukar kepada muzakkar, muannas, mufrad, musanna ataupun jamak. Jadi itu dulu. Hal, lagi sekali, hal ni artinya perkataan yang menerangkan keadaan seseorang semasa sesuatu perbuatan berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat di belakang ni dua kolom ni, dia kata yang pertama hal. Kita lihat yang belakang, hal. Jadi manakah perkataan yang dipanggil sebagai hal? Of course lah, perkataan yang menerangkan keadaan orang tadi. Jalis, kan, yang di sini jalis. Dalam contoh yang kedua, jalisaini. Dalam contoh yang ketiga, jalisina. Itu hal. Dan ketiga ini adalah isim fa'il tadi ya, isim fa'il. Baik, itu yang pertama, tentang hal. Tentang yang kedua, tadi kita dah sebut, hal ni digunakan untuk menerangkan keadaan seseorang. Siapa orang tu? Siapa yang duduk tu? Maka orang yang duduk, kalau dalam contoh yang pertama, kedua, ketiga tadi, orang yang duduk ni adalah orang yang sama yang membaca buku kan. Jadi orang yang diterangkan, jalis ni menerangkan keadaan siapa, orang itu dipanggil sebagai sahibul hal, pemilik hal itu ataupun tuan punya hal. Ini istilah nahwu lah ya, sahibul hal. Jadi bila ada hal, kita nak bina ayat yang ada hal, kena pastikan. Kenapa nak kena tahu siapa sahibul hal? Sebab kita nak pastikan hal ni dia sama dengan sahibul hal in terms of muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Dia mesti sama. Tak boleh sahibul hal mufrad tiba-tiba hal kat sini jamak. Tak boleh. Kita kata duduk. Siapa yang duduk? Ramai. Sedangkan orang dia satu. Yang itu, sebab itulah dia sebutkan di sini. Kena tahulah siapa sahibul hal. Jadi dalam contoh yang pertama, jalisan, sahibul hal dia, siapa yang duduk itu? Talib. Kan? Semasa dia qara'ah, membaca. Jadi talib muzakkar, jalis muzakkar. Talib mufrad, jalis mufrad. Nombor dua, jalisaini, sahibul hal dia talibani. Jalisaini, talibani. Ini sahibul hal dia. Jalisani, dia mesti sama dengan talibani. Talibani dua orang, maka mesti kena guna dua juga. Jalisani. Cumanya di sini berbeza lah. Alif nun, di sini ya nun. Ini lepas ni saya akan tegangkan. Yang penting kita nak lihat dia dulu. Dari segi bilangan dia sama. Dua, dia mesti sama dua ya. Begitu juga contoh yang ketiga. Qara'at tullabul kitaba jalisina. Tulab jalisin. Mesti sama. Tulab ramai. Ramai pelajar. Pelajar-pelajar. Jalisin kena tukar kepada jamak. Kepada bentuk ramai. Barulah ayat tu dikira sebagai betul. Itu yang pertama. Setakat ni ada tak soalan nak tanya yang dimaksudkan dengan hal dan juga sahibul hal sebelum saya sambung? Jadi antara terjemahan yang kita boleh guna dalam keadaan dia buat sesuatu dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berlari dan sebagainya. Dan hal itu mesti sama dengan sahibul hal. Dari segi muzakkar, dari segi muannas, dari segi mufrad, dari segi musanna dan dari segi jamak. Boleh ya? Baik. Seterusnya kita lihat nombor 4, 5 dan 6. Sebelum saya nak ceritakan tentang hukum dia apa, nak bariskan apa, itu lepas ni. Sekarang ni kita nak lihat contoh lain untuk hal dan juga sahibul hal. Okay, contoh nombor 4. 4, 5, 6 ni sama. 4, 5, 6 contoh yang sama ya. Nombor 4, rakam 4, ra'at talibul mu'allimata. Pelajar itu melihat guru perempuan itu. Pelajar itu melihat guru perempuan itu masruratan. Okey, apa makna masrur? Masrurah. Okay, masrur kita kata. Apa maksud dia? Gembira. Gembira kan? Selalu kita betul-betul selalu kita terjemah masrur dengan makna gembira. Tetapi kalau kita lihat bentuk fi'il, bentuk perkataan itu, ni isim apa ni? Masrur. Isim fa'il ataupun isim maf'ul? Masrur. Maf'ul. Ni isim maf'ul ni. Jadi kalau ikut pelajaran kita tadi, isim maf'ul kita akan terjemah di bukan gembira, kita akan terjemah apa? Digembirakan. Digembirakan. Itu terjemah yang paling tepat. Jadi bila perkataan itu masrur, sebenarnya maksud dia digembirakan. Artinya ada perkara yang menyebabkan dia gembira. Sebab itulah kita kata ana masrur. Terjemahan bahasa Melayu ialah saya gembira lah, I'm happy kan. Tapi sebenarnya bila saya kata ana masrur, ada perkara yang menyebabkan saya gembira. Jadi nak terjemah saya digembirakan tak berapa sedap lah kan. Tapi itulah makna yang
Tepat dia lah. I was made happy kan. Ada benda yang menggembirakan saya. Jadi kalau kita lihat lagi sekali perkataan masrur itu adalah isim maf'ul. Sebab maknanya tadi digembirakan ya. So isim maf'ul masrur di sini itu adalah hal. Hal kepada perkataan apa? Mana sahibul hal dia? Siapa yang gembira dalam ayat tu? Pelajar tu yang gembira semasa dia melihat guru ataupun pelajar tu melihat guru dalam keadaan gembira? Siapa yang gembira ni? Pelajar ataupun guru? Guru. Guru. Mana kita tahu guru ni? Ikut dia punya. Sebab apa? Yelah dia tulis kat sini guru lah kan. Tapi sebab apa guru? Kenapa bukan talib? Tengok dia punya jantina tu. Sebab hal dia tu untuk perempuan. Muannas kan? Manas. Betul. Sebab hal dia untuk perempuan. Hal dia untuk muannas. Jadi bila hal dia untuk muannas, pastilah yang gembira tu bukan yang laki-laki tadi. Mestilah perempuan. Ya, jadi sahibul hal dia di sini fa'il dia. Maf'ulun bih dia, Maf'ulun bih dia yang di sini. Kalau contoh yang awal tadi, hal dia adalah fa'il dia, pelaku dia. Yang gembira, yang duduk ni siapa? Talib. Bukannya kitab. Tapi untuk contoh nombor 4, yang gembira ni siapa? Bukan talib. Tetapi mu'allimah, maf'ulun bih. Artinya, hal ini dia boleh merujuk kepada pelaku. Yang pertama, dia boleh merujuk kepada pelaku. Orang yang buat macam mana keadaan dia semasa dia buat perkara itu. Ataupun objek. Orang yang kena perbuatan itu. Apa yang berlaku pada dia. Orang yang berlaku pada dia sesuatu. Macam mana keadaan dia semasa perkara itu berlaku. Itu jadi dua keadaan lah ya. Hal itu boleh berada untuk dua keadaan. Sahibul hal dipanggil. Jadi di sini mu'allimah, sahibul hal dia adalah masrur. Contoh nombor 5 sama dengan nombor 4. Ra'at talibu, tapi dia sekarang ni untuk dua orang. Mu'allimataini. Ra'at talibul mu'allimataini. Pelajar itu nampak dua orang guru perempuan. Masrurataini. Gembira. Ataupun tadi kita kata digembirakan. Digembirakan. Sama. So masrurataini merujuk kepada siapa? Talib ke mu'allimatain? Maka di sini dia kata hal merujuk kepada mu'allimatain. Sahibul hali mu'allimatain. Sebab itulah di sini dua, di sini dua. Di sini mu'annas, di sini pun ada mu'annas. Dia masih sama ya. Baik. Dan yang ketiga, nombor 6, ra'at talibul mu'allimati masruratin. Pelajar itu melihat guru-guru wanita itu dalam keadaan gembira. Masrurat lagi sekali. Masrurat ini merujuk kepada siapa? Sahibul hal. Merujuk kepada mu'allim. Ini salah ni, dibetulkan ni. Apa tu? Mu'allimat ya, jamak tadi kan? Betulkan ya. Al-mu'allimat. Al-mu'allimat. Naam. Jadi masrurat, siapa yang digembirakan itu merujuk kepada guru-guru perempuan tadi, mu'allimat. Jadi dia mesti sama dari segi mu'annas muzakkar dan juga dari segi gender dia. Okey. So itu dah selesai satu bahagian berkenaan dengan hal, sama ada kita gunakan isim fa'il ataupun kita gunakan isim maf'ul. Yang kedua, dia merujuk kepada siapa? Sahibul hal dia siapa? Pastikan hal itu sama dengan sahibul hal dari segi gender dia, muzakkar mu'annas ataupun dari segi mufrad, musanna dan juga jamak. Okay, ada soalan setakat ni? Ada tak soalan? Sebelum saya nak sentuh tentang baris dia, hukum-hukum dia. Baik, kalau tak ada soalan, kita nak lihat tentang hukum dia pula. Apakah hukum untuk perkataan hal ini? Nak baca dengan baris apa? Baris depan kah dia, baris fathah ke dia ataupun baris bawah. Jadi untuk lihat hukum, dia tak ada dalam, okey. Ada, okey. Cuba kita lihat al-qaedah di bawah tu. Terus lihat al-qaedah. Al-qaedah dia kata al-halu ismun ni mansubun. Highlightkan yang tu. So hal itu adalah isim, sama ada isim fa'il ataupun isim maf'ul tadi kan. Dan hukum dia wajib mansub. Dia wajib mansub. Jadi apabila mansub, okey. Boleh tak siapa-siapa beritahu saya, kalau perkataan itu mansub, apakah tanda-tanda yang kita kena guna? Ini saya dah pernah sentuh dalam pelajaran-pelajaran sebelum ni. Bila kita kata mansub, apakah tanda ataupun baris yang kita kena guna? Fathah. Fathah. Okey, bagus.
Itu adalah tanda utama. Tanda utama ya, bila kita kata perkataan itu berada pada tempat mansub, maka tanda utama dia kita akan gunakan baris fathah, baris atas. Ini untuk keadaan yang kita kata keadaan default lah, keadaan yang asas dia mesti begitu, fathah. Jadi contoh dia mana? Contoh dia untuk nombor 1 dan nombor 4. Lihat nombor 1 dan nombor 4 tadi. Nombor 1 tadi kita baca qara'a at-talibu al-kitabah. Mana hal dia? Jalis, kan? Asalnya jalisun. Dalam pelajaran isim fa'il kan dalam ayat ni dia berada pada tempat apa? Hal. Jadi hal mestilah mansub. Jadi bila mansub kita katakan perlu dibariskan dengan atas. Sebab itulah kita letakkan baris fathah. Instead of jalisun kita kena baca jalisan. Dan kenapa ada dua baris instead of tanwin, instead of satu? Sebab tidak ada alif lam. Jadi bila tiada alif lam kita letaklah dua baris. Dan kenapa ada alif tu? Alif ni hanya sebagai tambahan, sokongan. Apabila ada tanwin saja di hujung, kita tambah alif. Sebab itulah perkataan dia bertukar dari jalisun kepada jalisan. Tapi dia masih lagi isim fa'il. Itu yang pertama. Begitu juga dengan contoh nombor 4. Ra'at talibul mu'allimata masruratan. Masruratan ni adalah hal. Keadaan untuk mu'allim. Jadi disebabkan dia ni hal mestilah mansub. Jadi bila mansub, kita dah faham tadi, mansub mesti baris atas. Oleh itu, dibaca dengan masruratan. Masruratan. Kenapa ada tanwin? Kerana tidak ada alif lam. Sebab itu kita tambah tanwin. Kenapa di yang contoh pertama tadi ada alif? Yang di sini tidak ada alif? Okey. Biasanya bila ada tanwin begini, tanwin baris atas, tanwin fathah, memang perlu ada alif. Kecuali ni, ta marbutah. Kecuali pada dua tempat. Tempat yang pertama apabila ta marbutah. Bila ta marbutah memang kita tak tulis ta alif. Tidak ya. Ataupun keadaan yang kedua apabila perkataan tu berakhir dengan alif hamzah. Bila alif hamzah di atas memang kita tak perlu tambahkan alif. Selain daripada dua ni kena ada alif. Kitaban ba alif. Quranan kena nun alif dan sebagainya ya. Baik, itu adalah untuk baris yang pertama. Jadi kita dah lihat tadi baris yang pertama tu adalah ni mana begini. Baris yang pertama menggunakan fathah ataupun kaedah yang pertama menggunakan fathah. Baik. Ada lagi tak tanda lain selain daripada fathah? Selain daripada fathah, apa lagi tanda untuk perkataan yang mansub? Ya. Ya, betul. Tanda yang kedua adalah ya. Ada masanya, ada ketikanya kita tak boleh lagi guna fathah. Sebaliknya kita gunakan ya. Okey, bagus. Bila nak guna ya ni? Keadaan bagaimana nak guna tanda ya? Ya ni maksudnya perkataan itu ada dua versi. Satu versi ya, satu lagi versi huruf lain. Kan? Bila ni nak guna ya? Ataupun apa contoh dia nak guna ya ni? Musanna dengan jamak muzakkar salim. Muzakkar salim ya. Okey, betul. Musanna dan juga jamak muzakkar salim. Bagus. Jadi ya ni artinya versi ya, huruf ya. Ya, huruf ya tu digunakan apabila perkataan itu musanna. Musanna ataupun perkataan itu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ketika itu kena gunakan versi ya. Jamak muzakkar salim. Okey. Apa contoh dia? Kita lihat contoh. Contoh untuk musanna ni, contoh nombor 2. Contoh nombor 2 Contoh nombor 2 musanna. Qara'at talibanil kitaba jalisaini. Itu perkataan jalisaini. Perkataan jalisaini dia dua musanna. Musanna seperti yang kita tahu dia ada dua versi. Satu versi ya, jalisaini, ya tu. Satu lagi versi alif, jalisani. Ni versi alif. So bila nak guna versi alif, bila nak guna versi ya itu diguna apabila dia berada pada tempat mansub. Tak kiralah hal ke, maf'ul mutlaq ke, maf'ul li ajli ke, asalkan dia berada pada tempat mansub, maka kita kena gunakan versi ya. Itulah yang dimaksudkan dengan ya di sini. Ya, mansub dengan tanda huruf ya. Bila? Apabila dia musanna. So kita tak boleh nak buat ayat qara'at talibanil kitaba jalisani. Jalisani salah dari segi nahwu. Dari segi makna mungkin boleh difahami, tapi dari segi nahwu dia salah. Yang betulnya mestilah jalisaini. Itu adalah apabila dia musanna, musanna ya, betul.
Dan satu lagi, bila lagi nak guna ya apabila dia adalah jamak muzakkar salim. Muzakkar salim yang kita tahu ada dua versi juga. Iaitu versi yang pertama menggunakan apa? Menggunakan waw kan, muslimuna, menggunakan waw. Versi yang satu lagi menggunakan ya, muslimina, ina, ada ya di belakang. Jadi untuk jamak muzakkar salim, bila dia ni berada pada tempat mansub, kena guna versi ya. Contoh dia yang nombor 3. Jadi nombor 3 ni kita lihat dia kata qara'at tullabul kitaba jalisina. Di sini dia gunakan ni ya ni. Inilah ya yang kita maksudkan tu. Kenapa? Ya, okey, kerana dia ada satu versi lagi iaitu jalisuna. Macam muslimuna kan ada versi waw. Ni versi waw. Ni versi ya. Jadi bila nak guna waw, bila nak guna ya, apabila berada dalam keadaan mansub, kita akan gunakan versi ya. Jadi tak boleh nak kata qara'at tullabul kitaba jalisuna. Walaupun dia sama-sama jamak, tapi yang ini tak betul lah dari segi nahwu dia. Yang ini yang betul. Kenapa? Kerana dia mansub. Boleh Jadi itu keadaan untuk mansub apabila dia musanna dan juga jamak muzakkar salim. Baik, so kita dah lihat dua. Tiga lah. Keadaan fathah dan ya apabila musanna dan ya apabila jamak muzakkar salim. Ada lagi satu. Ada lagi satu keadaan. Okay. Siapa ingat ni? Ada satu lagi keadaan. Mansub, dia ada satu lagi tanda. Kasrah. Kasrah. Betul. Kasrah pada bawah. Yang ni yang pelik sikit. Mansub pada bawah, biasa mansub pada atas. Mana ada mansub pada bawah? Ada. Tapi untuk satu kes sahaja. Apa keadaan itu? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Naam, syukran Nadia. Jamak muannas salim, betul. Apabila perkataan itu merupakan perkataan jamak muannas salim. Iaitu perkataan yang ada ta Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Perkataan yang ada alif ta. Kan muslimat. Jadi jamak muannas salim ni dia tak boleh baris atas. Sepatutnya mansub baris atas, tapi mana-mana apa-apa jamak muannas salim muslimat. Carilah di mana-mana pun. Tak akan jumpa yang ada baris atas muslimatan, tak akan jumpa. Kalau ada orang baca muslimatan, salah. Kerana dia hanya boleh terima baris depan ataupun baris bawah sahaja. Muslimatun atau muslimatin. Muslimatun bila dia marfu'. Muslimatin bila dia majrur. Muslimatin juga apabila dia mansub. Jadi baris bawah ni digunakan untuk dua keadaan lah. Mansub ataupun majrur. Jadi lagi sekali mansub, tanda yang ketiga adalah dengan baris kasrah baris bawah. Bila? Apabila jamak muannas salim. Contoh dia nombor 6. Contoh nombor 6. Nombor 5 tu untuk yang 2 tadi musanna kan. Tu sama dengan contoh nombor 2 lah. Sekarang ni contoh nombor 6. Ra'a at-talibul muallimati masruratin. Pelajar itu melihat guru-guru itu masrurat, dalam keadaan gembira. Jadi disebabkan dia ni hal mansub, maka mansub biasanya pada atas masruratan. Tapi disebabkan dia ni jamak muannas salim ada alif ta, maka tak bolehlah digunakan baris atas. Sebaliknya kita gunakan baris bawah. Baris kasrah. Sebab itulah digunakan di sini baris kasrah. Jadi itulah huraian dari segi hukum dia. Mansub. Dalam pelajaran ni dia tak sebut, tapi kita kena tahu jugalah mansub dengan tanda apa. Tanda lagi sekali, tanda dia baris atas, tanda dia dengan ya dan tandanya dengan baris bawah. Jadi untuk rajah yang ni, ni penting lah untuk dalam belajar tajuk nahwu yang mana sekalipun, asalkan dia ada mansub, dia akan terpakailah yang ni, rajah yang ni. Baik, ada lagi satu sebenarnya, tanda lagi satu, tapi tanda tu kita tak gunalah. Kerana dalam pelajaran kita tak ada, silibus tak ada, tak jumpa perkataan yang tu. Tanda alif, kita guna huruf alif. Baik. Sambung. Al-halu ismun mansub. Okey, kemudian dia kata ini fungsi dia. Ni fungsi dia. Yubayyinu hala sahibuhi waqta wuqu'il fi'li. Ini fungsi hal. Kenapa nak ada hal dalam ayat? Kerana kita nak menjelaskan. Hal ni menjelaskan hal keadaan tuan punyanya, sahibihi, yang tadi kita panggil sebagai sahibul hal tadi. Orang yang hal tu merujuk kepada siapa kan. So dia nak menerangkan orang tu waqta, semasa waktu wuqu'il fi'li, berlakunya perbuatan itu.
Masa kawan tu baca, dia tu macam mana? Dia baca dalam keadaan duduk, dia baca dalam keadaan berdiri. Kan? Itu adalah yang dimasukkan dengan fungsi dia. Baik. Kemudian seterusnya dia kata, yang ni tambahan saja ni. Kemudian dia kata, wada iman ma ya'til halu bimasabati jawabin. Dia kata, dan kebiasaannya daiman selalunya. Ma daiman ma ni sekali dengan daiman. Kita baca wada iman ma dan selalunya ya'til halu, hal itu datang bimasabah sebagai jawabin, sebagai jawapan. Bimasabata jawabin li jumlatin istifhamiyah, untuk satu ayat soal. Istifham bermakna soal. Istifham, soalan. Ada orang tanya, ada Tuhan kaifa. Adat ni makna merujuk kepada perkataan yang digunakan untuk bertanya. Adat. Apa perkataan dia? Kaifa. Jadi orang tu tanya soalan, kaifa. Jadi bila orang tanya kaifa, antara cara yang kita boleh guna untuk menjawab adalah dengan meletakkan hal. Selain daripada jawapan lain lah, ada jawapan lain kita boleh guna. Bi contoh. Kan? Tapi contoh kita kata kaifa haluka ana bi khair. Itu dalam jawapan bi kan, kita guna bi khairin. Tapi untuk pelajaran ni kita tak guna bi. Sebaliknya kita guna hal. Wa ala sabilil misal, contohnya. Ala sabilil misal. Frasa ni bermakna dan contohnya. Dan contohnya. Wa ala sabilil misal, dia kata kaifa qara'at talibul kitab, bagaimana budak itu ataupun pelajar itu membaca buku. Macam mana dia baca tadi? So dia kata wa yakunu jawabuhu, dan jawapannya adalah qara'al kitaba jalisan. Jadi jalisan ni menjawab soalan kaifa. Bagaimana? Oh, duduk. Dia baca dalam keadaan duduk. Okay. So itu adalah dari segi fungsi dia. Dari segi fungsi hal. Baik. Dan yang akhir sekali, ini dari segi hubungan antara hal dengan sahibul hal tadi. So tadi kita dah lihat. Yakunul halu, dia kata, dan hal itu mutabik. Mutabik ni maknanya dia mesti sepadan, dia mesti agree, dia mesti apa ni? Sama. Li sahibihi, sama dengan sahib dia, tuan orang yang kita tak jelaskan tu. Sama dari segi apa? Fi tazkiri wa ta'nis. Dia mesti sama in terms of muzakkar, tazkir, muzakkar, wa ta'nis, ta'nis muannas. Dan mesti sama dari segi ifrad, ifrad merujuk kepada mufrad. Ifrad merujuk kepada mufrad. Wa tasniyah, tasniyah merujuk kepada musanna. Ifrad merujuk kepada mufrad, tasniyah merujuk kepada musanna, wa al-jama'. Yang seperti kita dah lihat tadi ya. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas, mufrad, musanna, jama' mesti sama. Kecuali lah kalau dia jama' ghairu aqil. Bila jama' ghairu aqil, kita jadikan dia muannas terus. Okay. So itu adalah al-qaidah untuk tajuk al-hal. Baik, ada soalan? Ada tak soalan untuk hal? Kita nak guna isim apa tadi untuk nak buat hal ni? Kataan apa yang boleh kita gunakan untuk jadikan hal? Kita guna isim. Isim fa'il dengan isim maf'ul. Betul ya. So ingat dua tu. Nak buat hal, kena cari isim fa'il dia. Ada jawab guna perkataan lain pun boleh, tapi kita fokus pada dua ni lah. Dan kebiasaannya isim fa'il lah. Yang paling banyak sekali isim fa'il ya. Tapi ada juga yang kita akan guna isim maf'ul. Okay, dapatkan isim fa'il dan isim maf'ul, pastikan dia sama dengan orang tu, jadikan dia mansub, selesai hal. Yang akhir sekali tak ada alif lam. Hal ni tidak ada alif lam ya. Tadi kita baca semuanya tanpa alif lam. Okay. Kita lihat tadrib. Tadribul awal. Tadribul awal, yang ni mudah. Dia kata ayyin, tentukan sahaja. Tentukan ayyinil hal wa sahibahu. Tentukan hal dan juga tuan hal. Tuan punya hal tu. Siapa yang, hal tu tentang siapa? Fi kulli jumlah dalam ayat berikut. Yang pertama, mana hal, mana sahibul hal. Yadrusu al-ustazul lughatal arabiyyata waqifan. Maaf, yudarrisu. Yudarrisul ustazul lughatal arabiyyata waqifan. Baik, nak terjemah macam mana ayat ni? Ustaz itu buat apa? Ustaz mengajar. Okey, mengajar bahasa Arab. Okey, nak terjemah apa ni? Waqifan. Ustaz mengajar betul bahasa Arab waqifan. Ni isim apa? Isim fa'il ni. Untuk perkataan apa ni? Berdiri. Berdiri. Waqafa kan?
Jadi waqifan itu orang yang berdiri. Jadi dalam keadaan ini dia gunakan sebagai hal berdiri. Jadi apa maksudnya? Maknanya ustaz itu mengajar bahasa Arab Dalam keadaan dalam keadaan berdiri. Jadi dia mengajar berdiri. Ya. So dalam bahasa Arab nak kata begitu dia mengajar berdiri, so berdiri tu kena cari isim fa'il dia. Waqafa atau waqif. So letakkan di belakang waqif dan pastikan dia mansub. Sebab itu dia ada atas waqifan. Dan pastikan dia dengan sahibul hal dia. Mana sahibul hal dia di sini? Ini hal dia lah. Waqif hal. Sahibul hal dia yang mana? Siapa? Sudah tentulah ustaz kan. Takkanlah lughah Arabiyah pula dari segi makna tak betul. So sudah tentulah ustaz. Maka inilah dia sahibul hal. So sahibul hal letaklah dekat bahagian ni kan. So sahibul hal ustaz tu hal dia adalah waqif. Jadi dengan kita tahu mana sahibul hal kita boleh pastikan dia sama. Ini muzakkar kan. Dia mufrad, yang ni pun mufrad. Baik, itu yang pertama. Contoh yang kedua. Yang penting kita nak baca ni kita nak terjemah dengan betul. Kita faham. Ini hal. Jadi macam mana nak terjemah? Dalam keadaan. Ikut kesesuaian ya. Baik. Yang kedua, taraktul baba maftuhan. Taraktu al-baba maftuhan. Taraka tadi dah ada perkataan ni, saya biarkan, saya tinggalkan ataupun saya biarkan. So apa terjemahan keseluruhan ayat ni? Saya biarkan, ya. Saya biarkan pintu itu terbuka, betul. Saya biarkan pintu itu terbuka. Dibuka kan? Ini isim apa ni? Ini isim maf'ul ya, maftuh. Jadi makna yang kita dah belajar tadi, maftuh, dibuka. Tapi boleh juga terjemah dengan mana terbuka. Jadi saya biarkan pintu itu terbuka. So maftuh, inilah dia hal dia. Kena mansub pada atas. Maftuhan. Mana sahibul hal dia? Saya yang terbuka pintu. Pintu lah. Bab, betul. Jadi bab ni lah sahibul hal, maka maftuh dia mesti sama. Muzakkar, dia mesti muzakkar. Mufrad, dia mesti mufrad. Boleh ya? Baik. Nombor 3. Ada al-hajjani min Makkata salimaini. Kembali dua orang yang pergi haji itu dari Mekah salimain. Salim. Apa makna salim? Ni isim apa? Isim fa'il. Salim. Dari fi'il salimah. Salimah bermakna? Salimah. Selamat lah. Maknanya dia selamat ni dalam keadaan selamat lah. Salimah ini dalam keadaan selamat. Okey, salimah ini. So, isim hal dia adalah salimain kan? Salimain. Mana sahibul hal dia? Al-hajani. Hajani. Di sini dua kan, musanna, maka hal dia kena dua. Di sini muzakkar, maka hal dia kena muzakkar. Ya? Dan bila kita lihat hal itu, kenapa dia guna ya ni? Tadi maftuhan, waqifan, tapi tiba-tiba di sini dia guna ya, salimain ni. Apa jawapan kita? Kalau orang tanyalah, kenapa ya ni? Sebab dia musanna mansub. Jadi kalau musanna mansub kena guna apa? Ya. Ya, versi ya ya. Okey, betul. Jadi jawapan tu betul. Baik. Bagus. Salimain. So ni adalah hal, ni sahibul hal. Nombor 4. Syaribal abu al-qahwata sakhinatan. Bapa minum kopi. Sakhinah ni panas. Sakhin, kita kata sakhin panas. Tapi kalau kita lihat sakhinah ni dia ada tanda tu. Jadi ini apa? Inilah hal dia. Inilah hal dia. Jadi apa terjemahan ayat kita ni? Terjemahan yang tepat. Ayah minum kopi yang panas. Okey. Kalau kita kata ayah minum kopi yang panas, ayat dia tak boleh macam ni. Ayat dia akan jadi syaribal abu al-qahwata as-sakhinah. Sebab kita nak kata kopi yang panas, dia akan jadi adjektif, dia akan jadi sifat. Bila dia jadi adjektif, kopi yang panas, kita kena samakan dia al dengan al. Ada tanwin lah. Al-qahwata sakhinata, dia akan jadi kopi yang panas. Tetapi di sini dia bukannya sifat, dia bukan adjektif, dia adalah hal. Dia adalah hal. Bila hal, kita tak kata kopi yang panas. Terjemahan yang betul macam mana? Bapa minum kopi itu semasa dia panas. Semasa kopi itu panas, dia minum. Bila dah sejuk, dia tak minum. Kan ada beza kan banding dengan kita kata
Dia bapa minum kopi panas. Yang ni bapa minum kopi, masa dia panas, dia minum. Kalau dah sejuk, tak minum. Jadi, itulah cara kita nak memahami ya. While it is hot lah, tu nak terjemah sakhinan begitu. Baik, syaribal abul qahwata sakhinatan. So ini adalah hal, ini adalah, mana sahibul hal dia? Al-abu al-qahwatu. Qahwah kan? Qahwah, mu'annas. Sakhinan ni isim apa ni? Isim fa'il ke isim maf'ul? Isim? Maf'ul. Kalau isim maf'ul, yang macam ni, maftuh. Isim fa'il kan? Itu yang tadi kita kata. Dia biasanya dua ni lah. Isim fa'il, tak isim fa'il, isim maf'ul. Tak isim maf'ul, isim fa'il. Tapi kebiasaannya isim fa'il. Ni tengok isim fa'il. Ni saja maf'ul kan. Dan akhir sekali, uzakiru durusi, saya mengulang kaji pelajaran saya. Mujtahidan, bersungguh-sungguh. Mujtahidan. Tapi kalau kita lihat ada mu, artinya maknanya orang tu, orang yang bersungguh-sungguh. Baik. So nak terjemah apa? Saya mengulang kaji pelajaran saya. Macam mana nak terjemah mujtahid di sini? Saya mengulang kaji pelajaran saya dalam keadaan bersungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang terjemah kita ada tambahan perkataan. Dengan, mana ada perkataan dengan di situ? Kita kata dalam keadaan, mana ada dalam keadaan perkataan apa? Dalam keadaan di situ tak ada kan? Tak ada, tapi perkataan tu difahami disebabkan fungsi dia, hal. Di hal tu memang menerangkan keadaan. So sebab itulah dalam kadang-kadang dalam terjemahan ada perkataan-perkataan yang kita tak nampak ada dalam perkataan asal tapi penting. Sebab fungsi-fungsi nahwu tu ya. So ini adalah hal dia, mujtahid. Mana sahibul hal dia? Ni soalan ni menarik. Mana sahibul hal dia? Mana dia sahibul hal, mujtahid ni? Durusi. Kalau kita kata durusi sahibul hal, artinya yang rajin itu pelajaran. Boleh ke? Siapa yang rajin ni, siapa yang berusaha ni, pelajaran tu yang berusaha. Bukan kan? Siapa yang berusaha di sini? Ana. Ana, bagus. Jadi jawapan dia Ana. Mana Ana? Tak ada pun Ana kat situ. Uzakiru kan. Sebab bila dia kata uzakiru ni ada yang tersembunyi iaitu Ana. Jadi bila kita kata uzakiru, Ana uzakiru, tapi orang tak guna, tak sebut lagi lah Ana uzakiru, tak payah. Kerana bila kita sebut uzakiru dah faham Ana. Jadi di sini mujtahid di sini, kalau ditanya soalan ni lah, ni tricky sikit. Kalau ditanya soalan ni kena lihat makna. Siapa yang rajin ni, yang berusaha ni? Ana, walaupun dia tak ada tapi kita kena faham, ini Ana ni. So dalam jawapan kena letaklah sahibul hal ni siapa? Ana. Barulah jawapan tu betul ya. Jadi bila melibatkan ana, uzakiru tu kita letak ana. Baik. Dan yang akhir sekali ni isim apa ni? Isim fa'il ke isim maf'ul? Mujtahid. Isim fa'il, isim maf'ul. Mujtahid. Dan tu sebab dia jadi hal lah. Tu sebab baca dan. Isim fa'il. Isim fa'il kan, baris bawah. Sebelum akhir baris bawah. Jadi orang yang rajin. Orang yang berusaha. Ya. So itu adalah hal dan juga sahibul hal. Baik. Yang kedua, ini kita nak pilih mana hal yang betul. Sekarang ni kita nak lihat dari segi fungsi i'rab dia ataupun fungsi hukum tadi, mansub, majrur. Ini mansub tadi ya. Jadi nak tengok mansub, mana satu yang mansub yang betul. Contoh yang pertama. Yu'addil muhandisani amalahuma. Dua orang engineer itu telah melaksanakan ataupun melaksanakan, bukan telah, maaf, ni fi'il mudhari'. Dua orang jurutera itu melaksanakan tugasan mereka berdua. Ni hal dia. Kita nak kata nasyid. Dalam keadaan apa nasyid ni? Nasyid aktif, rajin lah. Dengan aktif. Kita nak kata mereka berdua melakukan kerja dengan aktif. Itu kita kena gunakan hal dengan aktif. Jadi mana yang betul? Nasyitani, nasyitaini, nasyitun. Kesemuanya bermakna aktif. Di sini kena lihat balik mana sahibul hal. Muhandisani. Betul. Ini sahibul hal ya. Ini sad ha.
Sahibul hal. Sahibul hal dua orang, maka hal dia mesti dua. Mana perkataan yang merujuk kepada dua? Nasyitani. Nasyitani, ada lagi tak? Nasyitani. Nasyitani dengan Nasyitani. nasyitani. Dua perkataan ni merujuk kepada dua. Macam mana dengan nasyituna? Itu jamak. Ni jamak, betul. So jamak kita tak nak. Habis cerita, tolak satu. Sekarang ni kita ada dua. Versi mana yang betul? Ini yang saya kata dua versi tu. Versi nasyitani alif ke versi ya? Versi ya. Kenapa? Kenapa versi ya? Sebab dia mansub. Sebab dia mansub kan. Jadi dia balik kepada rajah yang kita buat tadi lah. Jadi mansub ni apa? Di atas biasa. Tapi dalam keadaan ni tak boleh. Ini kena guna ya. Sebab dia musanna, betul. Jadi jawapan dia yu'adil muhandisani amalahuma nasyitaini. Nasyitaini. Dan kalau kita lihat nasyitaini ada tak bentuk isim fa'il kat sini? Ataupun ada tak bentuk isim maf'ul kat sini? Isim fa'il, fa'ilun. Ada alif kan? Di sini tak ada alif ya? Bukan nasyid. Dia kata nasyid. So ini bukan isim fa'il. Ada tak bentuk isim maf'ul? Pun tak ada kan? Jadi ini adalah satu contoh yang tidak menggunakan isim fa'il atau isim maf'ul. Ini perkataan lain. Ini dipanggil apa ni? Sifat musyabbahah. Itu tajuk lain yang kita tak ada dalam silibus kita. Nasyid, macam nama-nama Allah selalunya Rahim kan, ada ya di hujung kan, Rahim, banding dengan fa'il panjang di depan, ini panjang di hujung, Rahim ya. Itu adalah isim sifat musyabbahah dipanggil. Baik, so ini adalah jawapan yang betul. Nombor dua, syahadtu syababa, saya telah melihat pemuda-pemuda itu. Jadi tentang ilmu ataupun ilmu. Jadi apa perkataan dia di sini? Dia kata bahisin, bahisun, bahisan, mencari. Bahisan, mencari. Jadi dia nak kata saya nampak pelajar-pelajar itu dalam keadaan mencari ilmu. Saya melihat mereka itu mencari ilmu. Jadi bahis, bahisun yang mana yang betul? Siapa, mana sahibul hal dia? Yang mencari ilmu ni siapa? Dia nak merujuk kepada siapa ni? Syabab. Syabab. Dia nak merujuk kepada pemuda-pemuda ya. So di sini adalah sahibul hal. Ini adalah sahibul hal. Maka manakah sahibul hal di sini jamak. Jadi bila jamak di sini kita kena cari yang jamak lah. Mana yang jamak? Bahisina. Bahisina jamak. Ada lagi tak yang jamak? Bahisun. Dua, betul. Dua perkataan. Bahisina, bahisun. Bahisan ni mufrad. Seorang kan? So tak nak. Jadi antara dua ni yang mana yang tepat? Bahisina. Bahisina. Yang inilah yang tepat. Kerana dia berada pada tempat mansub. Dan mansub di sini menggunakan ya. Kerana dia jamak kan? Jamak muzakkar. Betul. So bahisina anil ilmi. Rakam salasa. Ghadaratit ta'iratul matar. Ghadara, berlepas. Meninggalkan ataupun berlepas. So at-ta'irah, kapal terbang itu telah berlepas dari matar, dari airport. Telah meninggalkan airport. Dia telah meninggalkan airport. Dia nak kata dalam keadaan apa? Kataan dia muta'akhiran, muta'akhiratan, muta'akhiratun. Muta'akhirun bermakna yang lewat. Dari perkataan ta'akhara, ya ta'akharu, muta'akhirun, isim fa'il. Yang lewat, sesuatu yang lewat. Jadi yang lewat di sini merujuk kepada apa ni? Matar ke ta'irah? Ta'irah. Ta'irah. So mufrad ya. Jadi kalau kita dah kenal pasti makna dia dah betul. Ni mufrad, maka mana yang mufrad? Semua mufrad ni. Mutaakhir mufrad, mutaakhirah mufrad, mutaakhiratun mufrad. Okay, kita tengok lagi. Selain daripada mufrad, dia ni apa? Muzakkar, muannas kan? Jadi bila muannas, yang dua ni lah. Yang mutaakhirah ni dah tak betul. Kerana dia muzakkar. So kita buang yang ni. So tinggal dua, mutaakhiratan dengan mutaakhiratun. Kita rujuk kepada hukum dia. Yang mana satu yang betul untuk mutaakhiratan. Kerana dia mansub kan? Mansub. Jadi ayat dia ghadarat at-ta'iratul matara mutaakhiratan. So mana-mana yang hal ni semua baris itulah atas ya. Nombor 4. Raja'na minar rihlati. Kami telah pulang. Raja'na. Kami telah pulang dari perjalanan. Rihlah. Rihlah ni apa? Trip lah, trip. Kita perjalanan ke mana-mana tu dipanggil rihlah.
Kami telah pulang dari perjalanan. Okey, perkataan hal yang diberi mubakirin, mubakirun, mubakiran, awal. Kami telah pulang awal. Kami telah pulang awal. Mubakir. Perkataan ini mubakir. Ini pun isim fa'il. Bakara yubakiru mubakirun. Mubakirun. Baik. Mana sahibul hal? Siapa yang awal ni? Kami. Kami kan. So, nahnu lah ya. Kami na tu kan. Tapi kalau ditanya siapa? Nahnu lah. Sahibul hali nahnu. Jadi kalau nahnu, ni jamak. So mana yang jamak ni? Mubakirin. Irina dan juga mubakirun. Ini kalau muzakkar lah ya. Kalau orang tu laki-laki, jamak laki-laki, dua ni lah. Tapi kalau na tu perempuan, dia akan jadi mubakirat lah. Jadi bergantung juga kepada siapa orang tu, laki-laki atau perempuan ni. Tapi dalam konteks ni dia berikan yang muzakkar, so kita anggap dia muzakkar. Baik, mubakiran ni kita buang. Tinggal dua, mana yang betul? Mubakirin. Mubakirina, betul, mubakirin. Jadi kalau kita nak gunakan mubakir ni awal kan, kita kata saya bangun pagi awal, saya pergi awal. Mubakir, selalu kita kata mubakiran. Jadi mubakiran ni kena lihatlah. Kalau laki-laki seorang, mubakiran. Kalau perempuan, kita tukarlah mubakiratan. Kena tukar, tak boleh mubakiran sepanjang masa. Kan? Kalau ramai, mubakirina. Kalau perempuan, perempuan ramai, dia akan jadi mubakirat. Mubakiratin. Itu kalau perempuan ramai. Jadi bergantung kepada gender. Dan rakam khamsah, ra'aitu zahrata, saya nampak bunga itu. Saya nampak bunga, Zahra. Zahra, bunga. Okay. Apa hal dia? Dia kata mutafattihan, mutafattihatan, mutafattihatain. Mutafattih daripada perkataan tafattaha, yatafattahu, mutafattihun, isim fa'il. Untuk perkataan tafattaha, kembang. Dia kembang, bunga itu kembang. So bila kembang ni, of course lah dia merujuk kepada Zahra lah, takkan Ana pula kan. Takkan saya nampak bunga saya dalam keadaan kembang, tak sesuai. Baik, jadi Zahra, isim sahibul hal dia. Baik, so muzakkar, mufrad, muannas? Mufrad. Mufrad dan juga muannas. Mana mufrad muannas? Yang mana yang mutafattihat. Mutafattihat. Jadi dalam kes ni mudahlah sebab kita dah kenal ni mufrad muannas, maka hal dia mestilah mufrad muannas. Tak mungkin yang ni ya, tak mungkin yang ni. Okay. Jadi untuk latihan ni melatih kita untuk alert dengan tanda-tanda dengan hukum ni tadi. Bukan setakat nak gunakan hal tapi juga nak melihat hukum yang betul, versi yang betul mana ya. At-tadrib al-thalis, tadrib jim. At-tadribu jim. Ajib anil as'ilatil atiyah mustakhdiman halan munasiban ma'at-tabti bisyakli. Ajib, jawab, al-as'ilatil atiyah, soalan-soalan berikut, mustakhdimanil hal, mustakhdiman halan, mesti menggunakan hal, munasiban, ma'at-tabti bisyakli, dan pastikan bentuk dia betul. Bentuk dia di sini bersama ada baris dia betul ataupun bentuk perkataan versi mana yang nak guna. Versi muslimin ke musliman contoh. Kalau dia muslimin ke muslimun kalau dia jamak muzakkar salim kan. Ataupun musliman ni ataupun muslimain. Kalau dia jamak, kalau dia musanna. Jadi itu yang dimaksudkan dengan al-dhabti bi asy-syakli. Jadi kita lihat soalul awal. Soalul awal, kaifa tasiru safinatu fil bahri. Kaifa tasiru safinatu fil bahri. Bagaimana safinah. Safinah bermakna kapal. Kapal itu tasir. Tasir ni banyak makna. Berjalan, bergerak. Di sini berlayar lah kita kata. Ataupun bergerak. Bagaimanakah kapal itu berlayar di bahar, di laut. Jadi kita sekarang ni kita tentukan dulu. Nak menerangkan apa? Mana yang sahibul hal yang kita nak terangkan. Jadi untuk ayat ni, yang paling mudah kita nak terangkan tentang safinah. Tentang kapal itu. So kita mesti cari satu perkataan sama ada sifat ataupun isim fa'il ataupun isim maf'ul yang sesuai untuk perkataan safinah. Untuk kita menerangkan safinah semasa dia berlayar. Jadi ada tak siapa-siapa yang ada perkataan yang boleh kita guna untuk ayat ni? Bagaimana keadaan kapal itu, safinah semasa dia berlayar? Ataupun bagaimana dia berlayar? Apa boleh terjemah begitu?
Naam. Ada tak siapa yang ada perkataan di sini? Okey, kita ambil satu perkataan mudah. Kita kata laju. Dia berlayar dengan laju. Baik, apa dia perkataan laju? Cepat. Nah, apa dia perkataan cepat? Siapa ingat? Tak dia ingat? Sari'. Sari'un. Sari'un. Sin, ra, ya, ain. Jadi kita dah ada perkataan dia dah ada. Sari'. Sekarang ni, masukkan perkataan ini di dalam ayat itu untuk menjadikan dia sebagai hal. Okay, macam mana ayat dia? Tak ada siapa nak cuba? Baik, kalau tak ada siapa nak cuba, saya beri jawapan je lah ya. Nanti kan makan masa pula. Baik, tasiru safinatu fil bahri sari'. Tasiru as-safinatu fil bahri. Jadi kita nak perkataan sari' letakkan sebagai hal. Jadi seperti yang kita dah belajar, hal itu mesti sama dengan sahibul hal. Jadi dalam ayat ni sahibul hal adalah safinah. Jadi bila safinah muzakkar ataupun muannas, dia adalah muannas. Maka kena tukar sari' itu kepada muannas sari'atan. Sari'ah. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi hukum, hukumnya adalah mansub. Jadi bila mansub dibariskan dengan atas. Itu adalah untuk contoh yang pertama. Tasirus safinatu fil bahri sari'atan. Baik, ada apa-apa nak tanya soalan pertama? Baik. Soalan kedua, kaifastaqbala al-mudiru duyufahu? Bagaimanakah mudir itu, pengetua itu ataupun pengurus itu menyambut tetamunya? Jadi di sini kita boleh menerangkan, kita cari perkataan untuk menerangkan tentang mudir tadi, hal dia. Bagaimana keadaan mudir semasa dia menyambut tetamu? Okey, apa contoh dia? Ada siapa nak jawab ni? Baik. Contoh kita boleh kata mudir itu istaqbalal mudiru duyufahu. Bagaimana keadaan dia semasa dia menyambut tetamu itu? Bagaimana keadaan dia? Ataupun boleh kita kata, contoh kita kata dia ni gembira. Macam mana nak kata gembira? Masrur. Masrur. Betul. Masrur kan? Baik. Masrur. Jadi kalau kita lihat perkataan masrur ni isim apa ni? Isim fa'il ataupun isim maf'ul ni? Isim maf'ul. Isim maf'ul kan? Jadi bila isim maf'ul maknanya di lah. Jadi makna asalnya digembirakan. Tetapi terjemahan yang selalu kita guna gembira ya. So dia adalah isim maf'ul. Sekarang ni kita pastikan isim maf'ul ni menerangkan hal siapa? Dia menerangkan tentang hal mudir. Jadi mudir di sini muzakkar, masrur muzakkar. Sama ya. Jadi bila dah sama, mudir mufrad, masrur pun mufrad, maka perkataan tu dah betul. Seterusnya kita nak bariskan dia, syaklu. Baris mana yang betul untuk perkataan masrur. Jadi seperti yang kita dah tahu, hal adalah mansub. Jadi bila mansub dibariskan dengan fathah kan. Di sini kan ada dua fathah dan kita supportlah perkataan itu dengan alif. Jadi itu contoh untuk soalan nombor 2. Istaqbalal mudiru duyufahu, bagaimana dia menyambut masruran, dengan gembira. Okey ya. Jadi itu adalah untuk contoh yang kedua. Nah, syukran Putri. Nah. As-soalu tsalis, kaifa tatbukhul ummu at-ta'ama? Bagaimanakah ibu memasak makanan itu?
Bagaimana ibu memasak makanan itu? Jadi kita pilih di sini perkataan juga untuk kita nak terangkan. Ini sebagai sahibul hal. Jadi ibu tu dia masak makanan bagaimana? Mungkin kita boleh kata dia duduk ke, dia berdiri ke dia masak. Contoh. Kita ambil yang mudah, kita kata dia berdiri. Dia masak secara berdiri. Memanglah masak berdiri kan? Baik. Kaifa tatbuhu al-um at-ta'am. Jadi perkataan yang kita nak adalah perkataan berdiri. Tetapi mesti dalam bentuk sama ada sifat ataupun isim fa'il. Selalunya isim fa'il lah. Jadi apakah perkataan berdiri tapi dalam bentuk isim fa'il? Perkataan fi'il dia adalah waqifatan. 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 Baik, kita lihat dulu. Tatbuhu al-ummu at-ta'am. Ibu masak makanan itu. Bagaimana dia semasa dia memasak? Waqifan ke waqifatan? Ibina tadi? Waqifatan. Waqifatan. Okey. Jadi kalau kita lihat yang pertama perkataan waqif ini adalah isim fa'il kan. Jadi bila isim fa'il boleh digunakan sebagai hal. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita lihat balik tadi dia ni menerangkan siapa? Al-um. Jadi al-um muannas, maka betul di sini kita kena tambahkan ta. Betul ya? Jadi perkataan tu dah tepat. Seterusnya yang akhir kita nak bariskan. Jadi baris seperti yang kita dah lihat tadi, dia mansub. Jadi bila mansub dengan fathah. Naam, sahih. Naam, betul Putri. Syukran. Rakam 4. Kaifa ya'kulul waladut tufahata. Bagaimanakah budak itu makan apple? Bagaimana dia makan? Cara dia makan. Ataupun nak mudah kita kata dia makan duduk. Kita kata dia makan dalam keadaan duduk. Jadi kita nak letakkan perkataan duduk di belakang ayat. Tetapi seperti yang tadi, tak boleh gunakan fi'il. Kena gunakan dalam bentuk isim fa'il. Yang mudahnya dengan bentuk isim fa'il. Jadi dapatkan apakah isim fa'il untuk perkataan duduk. Kita nak letak kat belakang ni. Jalisan. Jalisan ya. Naam, sahih. Jalisan. So kita kata ya'kulu al-waladu ya'kulul waladu tufahata. Baik, jadi bagaimana cara dia makan ataupun dia makan itu keadaan budak itu bagaimana? Jalisan. Okey, yang pertama kita lihat dulu perkataan itu sesuai atau tidak. Jadi jalisan dia ni adalah bentuk isim fa'il. Jadi bila bentuk isim fa'il sesuai, boleh kita gunakan untuk menjadi hal. Itu yang pertama. Kemudian pastikan sahibul hal dia sama tak? Sama. Walad muzakkar, maka jalisan itu adalah muzakkar juga. Baik, betul. Dan yang ketiga, macam tadi, mansub. Jadi bila mansub, kita bariskan dengan fathah. Itu adalah contoh. Ya'kulul waladut tufahata. Bagaimana dia makan? Jalisan. Jalisan. Itu sekiranya kita, ini contoh untuk hal untuk perkataan walad. Katalah kita nak berikan hal lain. Hal untuk sekarang ni kita nak hal perkataan maf'ulun bih, tufah. Jadi kita nak menceritakan tentang keadaan apples, bukan keadaan budak tu lagi. Budak tu makan, okeylah dia makan duduk. Tapi apple tu, semasa dia makan, apple tu macam mana? Apple mentah ke, apple masak ke? Kan? Apple yang dah ranum kan? Okey, contoh kita katalah yang dah ranum, yang dah masak. Jadi yang dah masak, perkataan dia adalah, saya berikan dulu perkataan dia adalah tazij. Tazij. Jadi kalau kita lihat bentuk dia masih lagi bentuk isim fa'il kan, tazijun, fa'ilun. Baik. Jadi tazij maknanya yang dah masak. Okey, sekarang ni betulkan. Macam mana nak jadikan dia bentuk hal yang betul? So tazij ni merujuk kepada perkataan apa? Tufah. Tufah Dia kan? jadi Ya. So bila tufah, apa nak kita nak lakukan pada perkataan tu? dia jadi tazijatan. Dia jadi tazijatan. Sahih, betul Putri. Dia akan jadi tazijah. Yang pertama dia akan jadi tazijah kerana sekarang ni perkataan ni merujuk kepada apple, masak ya. Okey, yang dah masak, yang dah ranum, betul. Kemudian yang kedua, mansub. Jadi bila mansub samalah seperti tadi kita bariskan dengan fathah. Jadi betul. So jawapan dia yang kedua,
Ya'kulul waladu tufahata tazijatan. Sekiranya kita merujuk kepada hal tufah. Sekiranya kita merujuk kepada hal walad jalisan. Ya, itu terpulang kepada kita lah nak merujuk kepada hal untuk sahibul hal yang mana satu. Naam. Wa as-su'alul akhir, kaifa yasumul muslimuna ramadana? Kaifa yasumul muslimuna ramadan? Bagaimanakah orang-orang Islam itu berpuasa Ramadan? Jadi di sini kita nak, lagi sekali kita nak hal. Kita pilih hal untuk perkataan muslimun. So kita nak menerangkan bagaimana keadaan orang Islam itu, orang-orang Islam itu semasa mereka berpuasa. Bagaimana mereka berpuasa, contoh kan. Jadi apa contohnya? Mungkin kita boleh kata mereka tu ikhlas. Mereka berpuasa Ramadan ikhlas kerana Allah. Tapi tak boleh nak guna ikhlasan. Kalau kita guna ikhlasan, dia akan jadi tajuk lain, dia akan jadi maf'ulun li ajlih yang kita belajar itu. So kita nak daripada perkataan ikhlas tu tukar kepada isim fa'il juga. Artinya orang yang ikhlas. So apakah isim fa'il untuk perkataan ikhlas? Nak kata orang yang ikhlas. Okay, siapa ingat ni perkataan dia? Ataupun bagaimana nak tukar bentuk dia kepada orang yang ikhlas? Fi'il dia adalah akhlasa. Itu adalah fi'il yang merujuk, yang bermakna yakni bersifat dengan sifat ikhlas. Akhlasa. Fi'il madhi, fi'il mudhari'nya adalah yukhlisu. Jadi saya dah berikan madhi dan juga mudhari'. Cuba dapatkan apakah isim fa'il mengikut pelajaran isim fa'il yang kita belajar minggu lepas. Akhlasa yukhlisu, maka isim fa'il dia adalah ini yang bukan 3 huruf ya. Kalau 3 huruf mudah kita gunakan wazan fa'il. Tetapi ini yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf. So kalau 4 huruf seperti pelajaran kita itu, kita mesti lihat apakah mudhari' dia. So mudhari' dah ada, akhlasa yukhlisu berpandukan kepada wazan af'ala yuf'ilu. Jadi fi'il dah ada, fi'il mudhari'. So daripada mudhari' ni tukar kepada isim fa'il. Ingat lagi tak cara nak tukar pada isim fa'il? Apa yang kita nak lakukan? Huruf ya tu apa yang kita lakukan? Tukar pada mim. Ya itu kita buang dan ya itu kita tukar kepada mim, ya betul. Ya tu buang, tukar kepada mim. So mim tu nak baris apa? Baris atas, baris dhamma, baris kasrah. Atas. Atas, kalau atas, kalau kita rujuk balik pelajaran, dia kata miman madmumatan. Mim yang berbaris dhammah. Tak boleh baris atas ya. Mim tu wajib berbaris dhammah. Boleh rujuk semula pelajaran isim fa'il. Mim mesti baris depan. Mukh. Kemudian apa lagi yang kita nak pastikan? Huruf yang sebelum akhir. Apa baris huruf yang sebelum akhir? Huruf kedua akhir. Baris bawah ke baris atas? Bawah. Baris bawah ya. Itu adalah kaedah. Kaedah untuk menukarkan fi'il yang lebih dari 3 huruf kepada isim fa'il. Maka kita dapat perkataan dia mukhlis. Barulah maknanya orang yang ikhlas. So perkataan dah betul, sesuai untuk dijadikan isim fa'il, sesuai untuk dijadikan hal. Jadi kita nak masukkan perkataan mukhlis di dalam ayat. So kita tentukan lagi sekali, siapakah sahibul hal? Sahibul hal dia adalah perkataan muslimun. Jadi ada tak apa-apa yang perlu kita lakukan pada perkataan mukhlis untuk jadikan dia ni serupa dengan muslimun dari segi muzakkar muannas, dari segi mufrad musanna ataupun jamak. Okey, apa yang kita nak lakukan pada perkataan mukhlis? Mukhlis ni untuk perkataan mufrad seorang. Tapi hal kita sekarang ni untuk perkataan muslimun jamak. Jadi apa kita nak buat? Mesti tukar kepada jamak lah. So apa jamak perkataan mukhlis? Apa jamak dia? Mukhlisun. Mukhlisun ya, mukhlisuna. Okey, mukhlisuna. Baik. Betul, jamak mukhlis adalah mukhlisuna. Jadi kebiasaannya perkataan jamak untuk perkataan yang bermula dengan mu ni memang dia jamak dia ada waw nun lah. Jamak muzakkar salim, mukhlisuna. Okey, dia ada berapa bentuk ni jamak muzakkar untuk mukhlisun? Kita ada 2 bentuk, satu mukhlisuna, satu lagi
Mukhlisina, betul ya. Bila jamak muzakkar salim ni kita ingat dia mesti ada dua bentuk. Baik, so kita dah dapat perkataan dia mukhlisuna ataupun mukhlisin. Soalan dia, yang mana satu yang kita nak guna ni untuk nak jadikan dia hal? Yasumul muslimuna mukhlisuna ataupun mukhlisina? Mukhlisin. Okey, mukhlisin. Baik, kenapa kita jawab mukhlisin? Kenapa bukan mukhlisun? Jawapan dia betul, mukhlisin. Tapi kenapa dia mukhlisin bukannya mukhlisun? Sebab mansub. Sebab mansub. Nadia ya. Sebab dia mansub, betul. Jadi ikut pelajaran kita lagi sekali, untuk nak jadikan dia hal, dia mestilah mansub. Jadi bila mansub, lihat perkataan itu. Kalau perkataan itu mufrad seperti yang di atas, tak ada masalah, letak saja baris fathah. Tapi disebabkan dia ni jamak muzakkar, maka kita kena cek balik pelajaran mansub untuk jamak muzakkar. Jadi seperti yang kita dah belajar minggu lepas, mansub untuk jamak muzakkar mestilah menggunakan versi yang ada ya tu. Tak boleh kata mukhlisuna. Kalau kita letak mukhlisuna, dia tak jadilah hal. Mungkin dia akan jadi perkataan lain ataupun tajuk lain, dan cara terjemahan dia pun berbeza. Sekarang ni kita nak jadikan dia hal, maka kita kata mukhlisina. Jadi itu adalah jawapan yang betul untuk nombor 5. Yasumul muslimuna mukhlisina. Boleh tambah mukhlisina ikhlas lillahi ta'ala. Dia kata kan, mukhlisina lillah. Jadi itu adalah contoh untuk bagaimana nak datangkan ataupun nak buatkan ayat yang ada hal di belakangnya. Okey. Ada soalan nak tanya? Baik. At-tadribul akhir dal. Kawin jumlatan mufidatan minal kalimatil atiyah haitsu takunu halan. Jadi jadikan ayat daripada perkataan berikut, tapi syarat dia haitsu takunu halan. Semua ni mesti menjadi hal. So sekarang ni lebih mudah lah kerana dia dah berikan perkataan hal itu. Kalau kita lihat perkataan pertama mukhlis. Ni kan tadi bentuk mukhlisin ni, artinya bentuk isim fa'il, orang yang ikhlas. Jadi kita letakkanlah satu perkataan, orang tu buat sesuatu perkara dengan ikhlas. So macam mana ayat dia? Yang kedua, mubtasimatan, tersenyum. Dia senyum, mubtasim kita kata. Tapi di sini kita lihat, ni adalah isim fa'il juga. Ya bertasimu, fi'il mudhari' dia senyum. Orang dia mubtasim. Jadi di sini hal dia adalah untuk muannas. Maka sahibul hal nanti mesti jadikan dia muannas. Baridan, masih lagi isim fa'il. Yang sejuk. Jadi yang sejuk, apa dia yang sejuk? Perkataan ni merujuk kepada sesuatu. Sesuatu sahibul hal dia mestilah apa ni? Muzakkar kan? Barid muzakkar, maka perkataan itu mestilah muzakkar. Mutawadhi'at, orang-orang yang wanita-wanita yang apa ni? Yang tawaduk, humble kan? Yang humble. Mutawadhi'at. Ini pun merujuk kepada sahibul hal dia mesti apa? Kalau di sini kita lihat ada alif ta. Jadi sahibul hal dia mestilah jamak dan juga muannas. Muslimat contohnya, talibat contohnya. Baik. Dan yang akhir sekali khashiina. Khashi', ini pun isim fa'il juga. Khashi'un, orang yang khusyuk. Jadi khashi'. Dan di sini kita lihat dia ada ya nun, menunjukkan bahawa ini adalah perkataan jamak muzakkar. Maka sahibul hali nanti mestilah juga jamak dan juga muzakkar. Tak boleh gunakan muannas. Okey. Baik, kita cuba yang pertama, mukhlisan, dengan keadaan dan dengan ikhlas ataupun dalam keadaan ikhlas. Jadi cari satu sahibul hal yang sesuai untuk perkataan mukhlis, dan apakah fi'il dia. Artinya dia buat apa benda, dia buat perkara apa dalam keadaan ikhlas. Okey, baik, siapa nak cuba ni? Jadi sahibul hal tu mesti laki-laki. Ini sama seperti ayat yang nombor 5 tadilah, tapi nombor 5 tadi yasumu, kita gunakan fi'il lain. So dia buat sesuatu dengan ikhlas. Dia apa? Dia bersedekah ke, ataupun dia melakukan kebaikan ke, tak kira lah. Okey, bersedekah. Siapa ingat lagi perkataan bersedekah?
bersedekah, perkataan dia adalah tasaddaqa. Tasaddaqa. Okey. So fi'il dia dah ada. Siapa fa'il dia? Siapa yang bersedekah itu? Dia mestilah muzakkar kerana hal dia nanti muzakkar. So letak saja satu perkataan yang muzakkar. Tasaddaqa contoh ar-rajulu. Tasaddaqa ar-rajulu. Tasaddaqa ar-rajulu boleh sambunglah. Tasaddaqa ar-rajulu alal fuqara ke. Tapi bagaimana? Yang penting kita nak di sini bagaimana dia bercara semasa dia bersedekah tu. Dia tu bagaimana? So kita kata dia ni bersedekah dengan ikhlas. Jadi perkataan dia mukhlis. Mukhlis. Dan disebabkan dia hal, maka dia adalah, kita letakkan baris atas mansub. Ya. Itu contoh yang pertama. Tasaddaqa rajulu mukhlisan. Sama. Jadi mukhlis dengan rajul tu mesti sama muzakkar kedua-duanya. Perkataan kedua, mubtasimatan, tersenyum. Merujuk kepada wanita, seorang perempuan. Sebab di sini muannas. Maka kita cari satu fi'il. Perempuan itu ataupun orang itu melakukan satu perbuatan dengan tersenyum. Mungkin kita kata dia bercakap sambil tersenyum ke, dia ikutlah terpulang. Nah, silakan, ada ayat ke? Mungkin kita boleh kata dia tidur sambil tersenyum. Ada ke orang tidur sambil tersenyum? Ataupun dia membaca buku sambil tersenyum. Okey, membaca buku. Taqra'u, letaklah apa-apa fa'il yang sesuai. Fatimah, sambungkan ayat dia dulu. Taqra'u Fatimah al-qissa. Bagaimana dia membaca buku itu? Semasa dia membaca buku, bagaimana keadaan dia? Sambil tersenyum contoh. So kita katakan mubtasimah. Mubtasimah. Mubtasimah menjadi hal untuk perkataan Fatimah semasa dia membaca kisah. Letakkan tanda dia mubtasimatan. Itu contoh untuk perkataan yang kedua, mubtasimatan. Al-mithalu salis baridan. Baridan, sejuk. Dia mesti ada sesuatu yang sejuk dan semasa satu perbuatan berlaku. Contohnya kita kata apa? Kita kata minum air. Muhammad minum air, tapi air tu semasa dia minum dah sejuk. Air tu sejuk, bukannya air panas, bukannya air. So macam mana? Kita kata yashrabu Muhammad al-ma'a. Kita tak nak kata Muhammad minum air sejuk, bukan ya? Kalau nak kata Muhammad minum air sejuk, dia tak jadi hal. Muhammad yashrabu al-ma'a al-barid, contoh saya kata al-ma'a al-barid. Jadi perkataan al-barid di sini tidak menjadi hal. Dia ni adalah adjektif. Jadi terjemahan dia Muhammad minum air sejuk. Tapi kita tak nak kata begitu. Kita nak kata Muhammad minum air dan semasa Muhammad minum air itu sejuk. Bukannya air itu panas lagi. Air itu dah sejuk contoh. Jadi ayat dia tak boleh kata Muhammad yashrabul ma'a al-barid. Tak boleh. Kita jadikan dia dalam bentuk hal. Jadi bila dalam bentuk hal, dia akan mengikut kaedah hal, maka baris dia adalah baris mansub. Ya, seperti yang kita lihat. So ayat dia adalah yashrabu Muhammadun al-ma'a baridan. Artinya semasa dia minum, air itu dah sejuk. Ya, baik. Itu adalah contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, mutawadi'atin. Mutawadi'atin. Orang-orang yang humble kan. Wanita-wanita yang humble. Tapi mesti ada satu perbuatan. Jadi mereka melakukan satu perbuatan itu dengan dengan sifat tawadhu. Apa perbuatan yang boleh kita gunakan di sini? Contoh berjalan. Kita kata wanita-wanita tu berjalan mutawadi'at, dengan tawadhu. Tidak berjalan dengan sombong contoh. So apa dia perkataan berjalan? Fi'il dia. Tamshi.
tamshi an-nisa, kita kata contoh. Wanita-wanita itu berjalan. Jadi bagaimana keadaan mereka semasa mereka berjalan? Kita perlukan hal. Jadi hal yang diberi di sini adalah mutawadi'at. Mutawadi'at. Jadi kalau kita lihat, hal itu sama sepadan dengan nisa. Nisa jamak muannas, maka mutawadi'at juga jamak dan juga muannas. Okey, jadi perkataan itu dah betul. Dan akhir sekali baris. Jadi baris dia, kalau kita lihat di sini dia dah berikan baris dia, baris kasrah, baris bawah. Jadi soalan dia kenapa dibariskan dengan bawah? Sedangkan hal itu kalau kita lihat tadi, hal itu baris atas. Kan? Tapi di sini kenapa dia baris bawah? Siapa ingat ni? Kenapa perkataan tu tak dibaca mutawadi'atan, sebaliknya dibaca dengan mutawadi'atin? Jamak muannas salim. Sebab dia jamak muannas salim. Naam, syukran Nabila. Betul ya, sebab dia jamak muannas salim. Jadi seperti pelajaran lepas, sekiranya perkataan itu jamak muannas salim dan dia itu adalah mansub, maka tandanya adalah baris bawah, ya, tidak lagi tanda baris atas. Betul ya? Naam. Wa al-jumlah, ya, sila. Sebab kalau saya buat tolak minat atau libat, At-talibat kenapa? tolak minat. Talabna. Macam nak cakap macam dia menuntut pelajar perempuan itu menuntut ilmu. Talabna al-ilma. Okey. Fi fasli mutawadi. Talabna al-ilma fil fasli. Mutawadi'an. Mutawadi'atin. Okey, ayat betul. Ayat tu betul. Naam, sahih. At-talibatu talabnal ilma fil fasli. Pelajar-pelajar perempuan itu mereka telah menuntut ilmu, kan? Talabna. Talabna al-ilma fil fasli mutawadi'atin. Okey, betul. As long as perkataan mutawadi'at itu menerangkan tentang seseorang semasa dia melakukan satu perbuatan, itulah yang dipanggil sebagai hal. Betul. Jadi ayat ni betul. Betul juga ya. Naam, Nabila. Okey, baik. Wa al-an al-jumlatul akhirah. Al-jumlatul akhirah khashi'in. Khusyuk. Khashi'in. Tapi dia merujuk kepada siapa ni? Ramai ya. Dia merujuk kepada ramai muzakkar. Jadi orang-orang itu, orang-orang lelaki itu, mereka tu khusyuk dalam melakukan apa? Semasa mereka melakukan sesuatu, mereka tu khusyuk. Contoh yang paling mudah kita kata solat lah. Baik, jadi macam mana ayat dia? Orang-orang lelaki itu solat dengan keadaan khusyuk. Solat yusalli al-muslimuna. Boleh sambunglah solat az-zuhri ke apa ke. Tapi yang penting di belakang dia, bagaimana dia khusyuk, bagaimana mereka solat dalam keadaan khusyuk. Jadi perkataan khusyuk, janganlah tulis khusyuk. Begitu tak boleh kerana kita nak dia dalam bentuk isim fa'il. Kan? Maka isim fa'il dia khashi'. 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 Itu adalah isim fa'il dia kan? Fa'il. Dan di sini disebabkan dia ramai, muslimun itu ramai, sebab itulah di sini digunakan jamak ya. Maka kita letakkan khashi'ina. Dan kenapa kita guna versi ya nun? Kenapa tak guna versi waw nun? Khashi'una. Jadi jawapan dia kerana dia adalah mansub. Bila perkataan itu jamak muzakkar salim dan dia itu mansub, maka kita kena gunakan versi ya. Ya. Jadi ini adalah latihan at-tadribat untuk tajuk hal. Baik, ada tak apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan tajuk hal ni dan pindah kepada tajuk lain? Okay, boleh ya. Jadi hal ni jangan keliru dengan maf'ul mutlaq, jangan keliru dengan maf'ul li ajlih ya. Jadi ketiga-tiga tu boleh kita gunakan. Semua tu berasal dari perkataan fi'il. Ya, tetapi bentuk dia berbeza dan dari segi fungsi dia berbeza juga. So kita kena pilih perkataan yang betul untuk fungsi yang betul. Baik. Jadi intahaina min darsi al-hal.